Okey, boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh eh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari itu kita dah masuk tentang tajuk qadiyah. Qadiyah terbahagi kepada dua, iaitu al-qadiyatul hamdiyah dan satu lagi al-qadiyah syartiyah. Yang tu ditajuk yang kedua. Al-qadiyah kalau dalam bahasa Melayu disebut sebagai ayat penyata. Kalau dalam mustalahat balaghah disebut sebagai jumlah khabariyah. Ustaz dah ulang dah sebelum ni. Okey, kita ulang balik sikit. Hiya mahtamala sidqa wal kizba lidatih. Itu ta'rif qadiyah yang perlu kamu hafal. Ada 5 perkataan. Ma ihtamala sidqa wal kizba lidatih. 5 ke 6? Wow ni dikira tak? 5 ataupun 6 lah. Mahtamala sidqa wal kizba lidatih. Ta'rif mesti hafal, wajib hafal. Okey, iaitu satu kenyataan yang untuk benar ataupun salah lidatih. Okey, kenapa perkataan lidatih itu sangat penting? Lagi Ustaz akan hurai. Okey, tengok di bawah al-idah penerangan mahtamal as-sidqa wal kizba. La yadkhulu fi hadha at-ta'rifi ma la yahtamilu sidqa wal kizba. Kal insya'at mithlu ijtahid atau la taksal. Seperti mana yang Ustaz terangkan sebelum ni, jumlah insya'iyah tak termasuk dalam qadiyah. Dia hanya jumlah khabariyah sahaja yang kita belajar dalam tajuk di tingkatan 4. Okey, boleh faham tak kat tu? Boleh faham tak kat tu? Boleh. Okey, kita terus lagi. Lidati la yadkhulu fi hadha at-ta'rif ma yahtamilu sidqa wal kizba li ghairihi. Okey, tidak termasuk dalam takrif ini apa yang membawa kepada benar ataupun salah bukan daripada zat itu. Okey, bukan pada zat, maksud dia apa dia? Lawan kepada lidati, maksudnya lawan kepada lidati adalah lazim. Okey. Contoh, iskini, berikan aku air. Berikan aku air. Ni fi'il amar kan? Maksud dia apa dia? Maksud dia di sini dia dahaga. Kalau dalam kita terjemah kepada khabariyah balik, jumlah khabariyah maksud dia saya dahaga. Nah. Ana afsyan. Ana afsyan. Itu dalam jumlah khabariyah. Okey? Dia faham tak? Kalau fi'il amar istimi, yang ni adalah jumlah insya'iyah. Dia tak mau menggunakan fi'il amar. Kalau qadiyah, dia nak menggunakan jumlah khabariyah sahaja. Okey? Jumlah insya'iyah tak diterima. Nak kita tafsirkan sendiri bahawa dia dahaga, boleh ke tak? Tak boleh. Dia nak jumlah tu sendiri. Mesti membawa maksud khabar ataupun ayat penyata. Begitu juga contoh yang kedua, la tukhlif mau'ida. Jangan mungkiri janji. La tukhlif mau'ida ni, la ni lam apa? Lam nahi ke lam nafi? Nahi. Ha? Nafi? Nafi ke nahi? Nahi. Nahi nah, nahyun. Larangan. Larangan, jangan mungkiri janji. Kalau nafi, membawa maksud tidak. Tidak kamu mungkiri janji. Bukan sebab dia ada sukun di belakang. Fi'il amar. Okey. Diikuti dengan lam nahi. Tanda dia ada sukun di belakang. La tukhlif mau'ida. Okey, boleh faham? Ta'rif qadiyah, dia hanya membawa maksud, dia hanya menerima ayat penyata sahaja. Iaitu jumlah khabariyah. Dan dia tak terima jumlah insya'iyah. Okey. Tengok di sini, aqsamul qadiyah seperti mana yang Ustaz terang sebelum ni, al-qadiyah terbahagi kepada dua, iaitu al-qadiyatul hamdiyah dan al-qadiyatul syartiyah.
Al-qadhiyatu syartiyah pula terbahagi kepada dua, iaitu al-muttasilah dengan al-munfasilah. Tapi dalam tajuk 305 ni kamu hanya sentuh al-muttasilah saja. Al-munfasilah ni tak ada. Kamu tak belajar. Kalau nak belajar lagi di tingkatan 6. Mantik tingkatan 6. Sambung lagi lah. Tam. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Okey. Tadi ta'rif qadhiyah. Sekarang kita masuk pula kepada ta'rif al-qadhiyatul hamliyah. Kalau bacaannya ta'riful qadhiyatul hamliyah. Pengertian qadhiyah hamliyah ni apa dia? Dia kita tak boleh terjemah ke bahasa Melayu. Al-qadhiyah ni maksud apa? Dia macam tak sesuai. Tak ada satu perkataan yang boleh membawa kepada seerti al-qadhiyatul hamliyah. Kita terjemah pun al-qadhiyatul hamliyah. Nak cari perkataan yang betul-betul maksud dia payah. Okey? Maksud dia benar? Yallati yakunu tarafaha mufradaini. Tarafaha ataupun tarfaha mufradaini. Dua bacaan. Yallati yakunu tarfaha mufradaini. Dia terdiri daripada dua mufrad. Maksud dia terdiri daripada dua mufrad. Okey? Apa dia dua mufrad tu? Iaitu al-mawdu' wal mahmul. Al-mawdu' wal mahmul. Satu mawdu', satu mahmul. Apa dia mawdu' mahmul? Kalau kaitan dengan ilmu nahu, al-mawdu' ni adalah mubtada' dan al-mahmul adalah khabar. Dapat? Baik. Ya. Kalau kamu belajar ilmu yang berbeza, mustalahat dia pun berbeza. Tapi hak itulah nak kata sebiji betul tak? Tak sebiji. Cuma hampir-hampir lah. Okey, kita tengok. Kita tengok contoh. Tengok penerangan sikit. Lafzu Muhammadun. Dia bagi contoh. Muhammadun alimun. Lafzu Muhammadin. Maksud lafaz Muhammad ni. Mufrad. Fitarfil awal. Pada juzuk yang pertama, Muhammad ni, dia perkataan mufrad. Okey. Yusamma bil mawdu'. Dinamakan mawdu'. Yang awal ni, Muhammad ni dinamakan mawdu'. Walafzu alimin. Dan lafaz alim ni, pada juzuk yang kedua ni dinamakan mahmud. Senang tak? Senang. Okey. Mufrad. Bukan mufrad dalam ilmu nahwu tu. Mufrad, musanna, tu lah. Mufrad ni maksud dia tunggal. Satu. Bukan maksud dalam ilmu nahwu. Kalau dia kata kat sini, Muhammadun. Contoh-contoh. Muhammaduna. Alimuna. Muhammaduna. Mufrad kan musanna kan jamak? Dalam mantik ni. Dalam mawdu' ni, dia dikira mufrad. Alimuna pun mufrad. Sebab tu dia kata terdiri daripada dua mufrad. Satu perkataan dan satu lagi perkataan. Satu perkataan mawdu', satu perkataan mahmul. Okay, boleh faham? Okey. Tengok. Amsilatul qadhiyah al-hamliyah. Senang dah. Contoh dia. Yang ni ayat-ayat yang selalu kamu dengar. Dan mudah. Dia beri contoh pun mudah. Mengkategorikan mawdu' dan mahmul. Kalau mubtada' mawdu'. Mahmul, khabar. Okey. Senang kan? Muhammadun, mawdu'. Sebab dia mubtada'. Alimun, mahmul. Sebab dia khabar. As-sama'u, mawdu' sebab mubtada'. Zarqa, biru. Dia jadi mahmul sebab khabar. Macam tu juga yang lain-lain. Macam ni. Sayyaratul is'af. Perkataan idhafah. Sayyarah satu. Al-is'af satu. Sayyarah satu. Al-is'af satu. Okey. Gabungan dua ni membentuk mufrad.
Sebab tu Ustaz kata, jangan kira dalam ilmu nahu. Dia dalam mantik. Bila diidhafatkan, dia tetap jadi mufrad. Sayyaratul is'af, okay, satu, mawdu'. Apa dia khabar dia? Sari'atun, laju. Okey. Yang ni boleh dah. Matan sulam yang kamu nak hafal ni. Tak wajib hafal, tapi kalau kamu hafal ni, mai pi masalah apa pun dalam ilmu mantik, kamu tetap akan ingat. Okey. Qadhiyah hamliyah, kita dapat tahu dia terdiri daripada dua mufrad, iaitu mawdu' dan mahmul. Mawdu' ni mubtada, mahmul ni khabar. Okey, kita masuk lagi. Kalau laju abang nah. Ajza'ul qadhiyah al-hamliyah. Ajza' iaitu juzuk-juzuk qadhiyah al-hamliyah. Juzuk-juzuk dia ada berapa? Ada 3. Mawdu', rabitah, mahmul. Okey. Yang dalam kurungan ni, ini adalah nama lain bagi mawdu', mahkum alaih. Kalau rabitah, nama lain bagi dia adalah nisbah. Mahmul, nama lain bagi dia adalah mahkum bih. Hak ni masuk juga dalam periksa. Tengah, ada juga soalan dia tanya. Nama lain bagi kalimah mawdu' apa dia? Ada boleh. A, mahkum alaih. B, mahkum bih. C, nisbah. Jawapan apa dia? Mahkum alaih. Yang ni kena hafal juga ni. Bukan saja-saja. Okey. Apa dia mawdu'? Al-tarful awal, iaitu mawdu' tertibu taqdim wa in dzukira akhiran. Dari situ dia punya turutan dia adalah di depan walaupun disebut di belakang. Kalau disebut di belakang pun dia tetap mawdu'. Saya Ustaz bagi contoh. Okay, contoh dia Zaidun qa'imun. Mana mawdu' dalam ayat ni? Zaidun qa'imun. Cuba sebut tak? Zaidun Qam. Ha? Uh, Apa dia Haziq Imran? apa dia Ustaz? Sekali lagi Ustaz. Zaidun qa'imun. Apa dia mawdu' dia dalam ayat ni? Zaidun. Zaidun. Okey, ahsan tak? Semua buku ada kat depan dah kan? Ya. Kamu catat lah. Al-mawdu' qad yakunu mubtada'an aw fa'ilan. Okey. Mawdu' ni kadang-kadang dia adalah mubtada', kadang-kadang fa'il, kadang-kadang naibul fa'il. Apa-apa saja yang marfu' dia adalah mawdu'. Semua kumpulan marfu'at yang kamu belajar dalam nahwu kan, dia adalah mawdu'. Ataupun kita sebut mubtada'. Selalu kita sebut mubtada' lah. Okey. Dalam Zaidun ni. Okey. Dalam ayat ni Zaidun qa'imun. Kamu dah kenal pasti dah. Mawdu' dia Zaidun. Qa'imun adalah mahmul. Okey, dalam ni Zaidun. Naib i'rab apa? Mubtada' ke fa'il ke naib fa'il? Ha, jawab. Mubtada. Haziq Imran jawab mubtada'. Ha, mubtada' ke fa'il? Fa'il. Mubtada' ke fa'il? Siapa sebut fa'il? Fa'il. Oh, Haziq Imran sebut fa'il. Lagi jawapan lain? Jawapan lain ada tak? Siapa kata mubtada' angkat tangan? Atilah Zahidah. Jawapan apa dia? Atilah. Surah sikit Atilah. Kau tengah lena ni. Mubtada. Sebenarnya Akilah Syazliana jawab. Mubtada'. Atilah Syahrin. Apa dia jawapannya? Zahidah.
Fa'il. Fa'il. Okey. Kamu dah masuk perangkap Ustaz. Zaidun adalah mubtada. Yang ni adalah khabar. Kalau fa'il, dia mesti ada fi'il. Faham? Kena kemah Faham. nahu. Kena kemah nahu. Kalau tidak, tak ada jawab ni. Mantik ni. Pening. Ni soalan kategori asas ni. Okey. Kita terus lagi. Ar-rabitah yang nisbah al-waqi'ah bainal mawdu' wal mahmul. Rabitah ni pengikat, dia adalah nisbah yang terletak di antara mawdu' dan mahmul. Atau ma yatawassatu bainahuma, ataupun apa yang berada di antara keduanya. Apa dia keduanya tu? Mawdu' dan mahmul. Okey, rabitah ni dia ada dua kategori. Qad takunu zamaniyah, kadang-kadang dia berbentuk zamaniyah seperti kena. Okey Rabitah ni duduk tengah-tengah kan? Ni tengah-tengah ni. Zaid sebelah kanan, Qaimun sebelah kiri. Kena ni adalah Rabitah sebab dia duduk tengah-tengah. Disebut di sini kadang-kadang Rabitah ni adalah zamaniyah. Zamaniyah ni apa dia? Berbentuk masa. Kena. Dahulu. Kena tu maksud dia dahulu. Waqad takunu ghaira zamaniyah. Dan kadang-kadang Rabitah tu juga adalah bukan berbentuk masa. Seperti Zaidun huwa qaimun. Zaidun, dia seorang yang berdiri. Jadi Rabitah kat sini mana dia? Perkataan apa? Zaidun huwa qaimun. Wah. Huwa nah. Huwa. Kalau Zaidun laisa biqaimin. Perkataan apa yang menjadi Rabitah? Laisa. Okey, laisa. Laisa tu zamaniyah ke ghair zamaniyah? غير زمنية. Ghair zamaniyah. Ahsanta. Okey, tuhzafur rabitah kathiran liktifa'i anha bil i'rab. Dia sebut apa? Rabitah ni selalunya dibuang sebab apa? Memadai dengan i'rab. Dah lengkap dah. Ayat dah lengkap dah. Selalunya tak ada lah. Kita tahu dah Zaidun qaimun kan? Tak perlu sebut kana. Zaidun adalah orang yang duduk. Orang yang berdiri, sorry. Tak perlu sebab dia dah lengkap dah. Zaidun berdiri, cukup. Zaidun huwa qaimun. Zaidun dia tu berdiri. Tak perlu sebut pun yang ni. Sebab tu dia kata kadang-kadang selalunya kebanyakan ayat dibuang rabitah. Al-mulakhazah at-tartib baina ajza'il qadiyah al-hamliyah tartibun tabi'i. Okay. Turutan di antara ajza'-ajza' yang ada ni, taraf awal, taraf sani. Taraf awal, taraf sani dengan rabitah, dia ikut tertib tabi'i. Yang wa'in itu kira akhiran. Kalau dia disebut akhir, dia tetap jadi mawdu'. Contoh dia apa dia? Indahu qalamun. Indahu qalamun. Indahu qalamun. Nampak perkataan tu? Ni contoh ni. Dalam kepala kamu bayang saja. Indahu qalamun. Ustaz tak tulis lah. Indahu qalamun. Mana yang menjadi mawdu' dalam ayat tu? عنده. Dia kata Qalamun. ha? Qalamun. Ya, qalamun. Sebab dia kata wa in zukira akhiran, walaupun disebut di ujung. Walaupun disebut di ujung, dia tetap adalah mawdu'. Ya Arab dia apa dia? Qalamun, indahu qalamun. Ya Arab dia apa? Siapa pandai? Kalau dia beli Arab kira power dia punya nahu. Tapi tak payah pun. Mubtada. Mubtada. Ha. Hampir tepat. Kena sebut satu lagi. Mubtada muakhar. Mubtada yang diletak di hujung. Nah, siapa sebut tu saat ni? Suara siapa? Tak nak teka pun tak cam suara. Okey. Siapa sebut tu saat? Ahsanti.
Okey, boleh? At-tarfu tsani yang ketiga, al-mahmul ataupun nama lain bagi dia mahkum bih. Yang dihukum dengan dia. Mahkum alaih ini dihukum ke atasnya. Okey. Tartibu takhir wa in dzukira awalan, dia tetap berada di hujung walaupun kadang-kadang disebut awal, macam tadilah indahu qalamun. Wal mahmul qad yakunu khabaran aw fi'lan mithlu Zaidun qaimun. Okey, mahmul ni kadang-kadang dia adalah khabar, kadang-kadang juga fi'il. Zaidun qaimun, mubtada yang ni khabar. Qaimun ini adalah mahmul sebab dia khabar. Okey, kalau fi'il pula, daraba Zaidun amran ataupun umara. Daraba Zaidun umara. Daraba. Daraba mawdu' ke mahmud? Jawab. Daraba Zaidun umara. Daraba mawdu' ke mahmud? Mahmul. Mahmul Mahmul. Sebab dia kata fi'il. Ni terbentang kat sini sama ada khabar ataupun fi'il. Kita dekat tu. Jadi kita terus lagi. Selalunya kelas online kamu buat berapa minit, berapa jam? Kita ada tengok rakaman orang lain, selalunya setengah jam macam tu je. Ada tak kelas jam? Ataupun lebih? Dah je. Ada je. Okey. Boleh ke kita wanti ke sebelah? Ke sebelah kan? Boleh. Belah ke sebelah tengah? Ustaz. Okey. Aqsamul qadiyah al-hamliyah. Okey. Pembahagian qadiyah hamliyah. Okey, kita tengok. Al-qadiyatul hamliyah bi'atibaril mawdu'. Kalau melihat kepada mawdu' yang tadi yang kita bincang tadi ni. Sama ada mubtada. Semua yang marfu'at adalah mawdu'. Okey. Nak tengok bi'atibaril mawdu', kalau kita nak tengok mawdu' tu, dia terbahagi kepada 4. Sama ada kulliyah, juz'iyah, syakhsiyah ataupun muhmalah. Nampak baris dia tak? Tak boleh baca muhmalah. Dia terlima pun ada lagi. Baca tak kena ni. Muhmalatun, syakhsiyatun, juz'iyatun, kulliyatun. Okey. Kulliyah, juz'iyah, syakhsiyah, muhmalah. Ada kulliyah senang saja. In kana mawdu'uha kulliyan wa musawwaran bisurin kulli. Okey. Kalau mawdu' dia ada perkataan kul di situ dan pagar dia pagar. Sur ni pagar, dipagari dengan perkataan kul dan seumpama dengan dia. Okey, sekali kita tengok. Sur ni apa dia? Bukan surat sebelah. Sur ni adalah pagar, batasan dia. Okey, batasan. Sur kulli ni apa dia? Tengok. Dia ada kul, jami', ammah, kafah. Yang ni semua pagar-pagar ni ataupun sur ni membawa maksud semua. Okey? Jami', ammah, kafah. Dia ada mujibah dan salibah. Ada mujibah positif, salibah negatif. Okey. Kullun positif sebab semua. Lawan dia negatif, salibah la syai'a. Negatif ni, la syai'a. Tak ada satu pun. Maksud dia semua juga. Kan? Tak ada satu pun. Maksud dia semua tak? Semua lah. Tapi semua yang berbentuk negatif. Ayat negatif. Bukan ayat pasif. Ayat negatif. Okey. Yang ni dia bagi yang mujibah. Dia bagi contoh mujibah saja. Semua ni adalah mujibah. Tak ada yang salibah. Dia nak bagi kamu nampak dulu. Dan mudah.
Kalau maudhu' dia kulli dan dipagari dengan sur kulli. Sur kulli ni apa dia? Ni semua ni lah. Sama ada kullun, jami' ammah kafah. Sur ni wajib hafal. Sur ni wajib hafal. Wajib hafal. Penting untuk kamu nak buat qiyas selepas semua. Semua ni penting ni. Dalam tajuk-tajuk yang akan datang, benda ni sangat penting. Okey? Kullu insanin hayawanun. Semua manusia adalah haiwan. Haiwan yang Ustaz terjemah sebelum ni apa dia? Hayawan. Ingat ada lagi di 3 tempat. Al-insan, Benda haiwan, apa dia? Benda hidup. Ya, benda hidup. Jangan terjemah haiwan, binatang lah. Semua manusia binatang memang tak kenal lah. Ya, benda hidup. Saya kata anda hayyun. Hayyun. Okey. Kemudian juz'iyah, kalau ada sur dia sebahagian, juz'iyah sebahagian. Sur juz'i apa dia? Tengok dekat sebelah. Ni. Dia ada mujibah salibah. Ba'dun. Fariqun. Mu'zam. Kasirun. Kasirun maksudnya kebanyakan. Mu'zam ni pun kebanyakan. Fariqun sebahagian. Ba'dun sebahagian. Okey? Ni bukan sebahagian. Bukan semua. Bukan semua ni maksud dia pun sebahagian juga juz'iyah. Yang berbentuk negatif. Nampak sikit saja ni. Nampak sikit saja perkataan ni kamu nak hafal kan. Tapi nanti kalau nak praktik, nak buat ayat, baru tahu. Senang ke susah. Ada orang pening lagi. Daripada naik tau. Okey. Juz'i ya. Kalau dekat maudhu' dia ada sur juz'i. Seperti ba'dun, fariqun, mu'zam dan seumpama dia. Syakhsiyah kalau tak disebut. Sama ada okey. Syakhsiyah dia tak sebut kul, dia tak sebut juz. Juz'i pun tak sebut, kulli pun tak sebut. Tak ada dalam perkataan tu. Tapi dia adalah syakhsiyan wa muayyanan. Maudhu' dia orang. Okey? Sebab tu syakhsiyah orang. Zaidun ke Umar ke apa-apa yang memberi nama pada orang itu adalah syakhsiyah. Kalau muhmalah ni diabaikan. Muhmalah ni diabaikan, tak sebut sama ada kul ataupun juz'i, sur kulli ataupun sur juz'i, dan nama orang pun tak ada, dia disebut muhmalah. Okey? Muhmalah. Boleh faham? Boleh dekat tu? Ya, Boleh? Okey. Tak kita tengok lagi. Okey. Saya mau tengok contoh. Nak tengok dapat ke tak dapat? Aswarul qadiyah al-hamliyah. Sur qadiyah hamliyah. Kita arif sur apa dia? Al-lafzud dalu ala kamiyati afradil mawdu' kullan aw ba'dan. Lafaz yang menunjukkan kamiyatil afradil mawdu' ni maksud dia apa dia? Anggota yang masuk dalam bilangan ataupun jumlah yang masuk dalam mawdu' tu. Sama ada semua ataupun sebahagian. Kamiyatil afrad ni nak terjemah apa? Individu yang tergolong dalam mawdu'. Benda yang tergolong dalam mawdu'. Tengok dari sudut jumlah dia, sama ada semua ataupun sebahagian. Okey, kamiyah ni bilangan ataupun berapa kan? Kam. Afrad ni individu. Kita sebut kalau kita nak terjemah kuantiti lah, kuantiti mawdu'. Sama ada sebahagian ataupun semua. Yang ni kena hafal. Kalau dalam masa 5 minit, Ustaz bagi masa, boleh hafal tak semua? Semua ni. Yang ni tak penting yang sebelah ni. Bukan tak penting pun, tak gaduh hafal lah. Yang ni memang tak ada. Hafal yang ni lah. Kalau dalam masa 5 minit, boleh hafal tak? Sebab
Sebab ni Ustaz nak bagi latihan sikit. Latihan secara syafawi. Boleh tak? 5 minit hafal. Buat senang kan? InsyaAllah. Mahmul. Kalau mahmul dia ada dua. Pembahagian dia sama ada mujibah ataupun salibah. Sebut dia apa dia? Banyak orang baca mujabah. Tapi dalam istilah matematik, kalau negatif, kalau positif disebut mujibah. Bikasratil jim. Jim ni berbaris kasrah. Okey. Kesimpulan daripada sini, qadhiyah hamdiyah, pembahagian dia kalau bi'tibaril mawdu' dia ada 4, iaitu kulliyah, juz'iyah, syakhsiyah dan muhmalah. Kalau bi'tibaril mahmul hanya ada 2, sama ada negatif dan positif. Yang ni penting ni. Sebab kamu nak praktik di tajuk qiyas, akas dan tajuk-tajuk lepas tu. Okey. Yang ni tak apa, bi'ti dulu. Yang ni bi'ti dulu. Okey. Ni contoh yang dia bagi. Bila dalam soalan, selalu dia bagi macam mana? Dalam soalan, selalu dia sebut macam ni lah. Okey. Uskur. Qadhiyah, hamliyah, kulliyah, mujibah. Kamu kena buat ayat sendiri. Okey. Ataupun, dia suruh ghostan balik. Dia bagi ayat, Zaidun katibun. Qadhiyah apa? Jawapan dia apa? Qadhiyah, hamliyah, syakhsiyah, mujibah. Boleh? Boleh. Boleh ya? Yang ni dah hafal ke? Kan nak test? Belum. Belum? Okey. Dalam soalan. Contoh. Ba'dul insani mukhtari'un. Sebahagian manusia merupakan pencipta. Bukan pencipta macam dengan Allah Ta'ala. Ada cipta kapal terbang, cipta kereta, macam itulah maksud dia. Qadhiyah apa? Salibah. Kena sempurna ni. Qadhiyah hamdiyah tak dah. Salibah kamu baru sebut bi'atibari al-mahmud. Ni bi'atibari al-mawdu'. Apa dia? Ba'dul insan mukhtari'un. Juz'iyah. Juz'iyah, okey. Qadhiyah, hamdiyah, juz'iyah. Satu lagi. Mujibah ke salibah? Mujibah. Mujibah. Siapa sebut tak ni? Suara siapa tak ni? Ni aku bila. Nama apa? Akilah Ustaz. Akilah. Orang lain tu lah abang. Akilah Syazliana. Okey. Okey, sebab tu kita belajar. Ni kita tengok ni. Bi'atibari al-mawdu' dengan bi'atibari al-mahmul. Tengok sur tadi ni. Sebab tu Ustaz Suhapai. Yang ni. Ba'dul insan mukhtari'un. Ba'du, tak mana ba'du. Ni kat sini. Juz'iyah. Di bahagian mana? Mujibah. Tu jawapannya. Kan? Daripada juz'iyah, mujibah. Sebab dia duduk dekat, ba'du duduk dekat mujibah, juz'iyah. Sebut yang ni dulu lah. Yang atas dulu. Juz'iyah, mujibah.
Jangan sebut yang ni dulu, mujibah juz'iyah. Terbaliklah. Sebut pergi kena. Mula-mula al-qadiyah. Ataupun tak buat alif lam tak apa. Qadiyatun, hamliyatun, juz'iyatun, mujibatun. Nanti dia suruh tentukan balik. Kalau ada jumlah syartiyah, sorry. Qadiyah syartiyah, kamu kena kenal pastilah. Jumlah qadiyatun, syartiyatun, juz'iyatun. Contohlah mujibatun. Sebablah kita masih lagi dalam qadiyah hamliyah. Sebab tu tak terlibat qadiyah syartiyah. Ni semua hamliyah ni. Kita tengok contoh yang kedua. Tak tulis kamu nampak kot no? Dalam gambaran reti eja kot. Laisa aliyun bifaqihin. Kan nak kena tulis. Reti eja tak? Senang tak? Udah tak? Laisa aliyun bifaqihin. Kamu nampak tak skrin ni? Nampak tak skrin yang Ustaz tulis ni? Tak. Ha? Tak nampak tak? Tak nampak? Okey. Gelap tak? Gelap lah. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak tak? Laisa aliyun bifaqihin. Okey, nampak kan? Qadiyah apa ni? Qadiyah hamliyah. Juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah. Betul ke? Nampak macam senang kan? Okey. Ada jawapan lain? Okey. Aliyun syakhsiyah. Okey. Ali syakhsiyah. Jadi berapa? Qadiyah hamliyah syakhsiyah salibah. Bukan juz'iyah salibah. Tak ada pun perkataan ataupun tak ada pun sur juz'iyah. Kamu nampak tak ni? Nampak tak? Nampak hak file PDF ke yang PowerPoint tadi? PowerPoint. PowerPoint lagi Oh, dia tak berubah no. Tak kalau Ustaz nak kena pindah-pindah. Okey. Kamu buka buku kamu tengok dekat sur tu. Sur sebab Ali dia syakhsiyah. Lepas tu dia ada perkataan laisa. Jadilah salibah. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Jangan keliru lah. Sebab dia tak ada perkataan juz'iyah. Tak apalah, percubaan yang baik. Sebab tu Ustaz kata kena banyak latihan. Tidak kamu keliru. Juz'iyah, sur dia yang ni. Sebab tu Ustaz suruh hafal sur. Kamu kena kenal pasti betul. Ada nama orang ke, tak ada ke. Lepas tu nak tentukan juz'iyah ni. Nak tentukan ni. Juz'iyah dengan kuliah. Sama ada mujibah ataupun salibah. Kadang-kadang terkeliru. Okey, nampak ni PowerPoint lagi Ya. Yang mana laisa aliyun bifaqihin. Ya. Okey. Kalau contoh yang ketiga. Zainabu mujtahidatun. Nampak kot no? Kalau tak tulis
Zainabu mujtahidatun. Qadiyah apa? Qadiyah hamdiyah lah, kita duk belajar hamdiyah lah ni. Kemudian selepas tu Ya. Ya. Syaksiyah mujibah. syakhsiyah, syakhsiyah Mujibah. mujibah. Ahsantum. Okey lagi. Laisa syai'a minal hayawani bihajarin. Dapat tak? La syai'a minal hayawani. Kena berbaris tak? Tak payah nak. La syai'a minal hayawani bihajarin. Tak ada satu pun daripada binatang merupakan batu. Yang ni Qadiyah, hamliyah, kuliah. Yang ni Salim. qadiyah, yang contoh-contoh yang ustaz bagi ni, yang kita duk bincang ni, semua adalah isbat. Kan qadiyah dia ada isbat dengan nafi kan? Yang ni isbatkan nafi. Isbatkan nafi. La syai'a minal hayawani bihajarin. Isbatkan nafi. Nafi lah. Okey. Apa dia jawapan dia? Qadiyah apa? Qadiyah, hamliyah, kuliah, salibah. Kuliah salibah. Sebab sur dia la syai'a. Tahu yang ni saja, tahu sur dapat hukum terus. Nah, tahu sur dapat hukum terus. Sebab tu sur penting kena hafal. Okey. Kalau ustaz bagi soalan lain pula. Okey, qadiyah. Buat satu ayat yang menunjukkan qadiyah, hamliyah, juz'iyah, salibah. Dapat? Buat ayat tengok. Lagi ustaz tanya seorang-seorang. Qadiyah, hamliyah, juz'iyah, salibah. Apa dia ayat dia? Siapa dah dapat? Jangan tengok buku. Jangan tengok contoh dalam buku. Yang mana kamu rasa susah? Soalan yang jenis dia suruh kita buat ayat ke? Ke dia bagi ayat kita tentukan? Buat ayat. Buat ayat susah sikit eh. Okey, siapa dah dapat? Akil Nazif, Aziz Imran, Saya nak Zahidah. cuba kan. Okey, Akil Nazif cuba. Laisa kullul hayawan al-insan. Laisa kullul hayawan Al-insan. bi'insani. Bukan semua. Okey. Laisa kull duduk dekat mana? Juz'iyah ke? Laisa kull. Okey. Juz'iyah. Laisa kull kulliyah. Nah. Kamu kena menggunakan ni. Nampak tak skrin ustaz? Kau nampak tak ayat tadi? PowerPoint. Ni, sur ni lah. Tengok sur ni. Okey. Tengok dulu. Kuliah salibah. Mesti menggunakan yang ni saja. Yang tiga tu saja. La syai'a, la akhada, la farda. Nah. Okey, sorry. Tadi juz'iyah salibah kan? Okey. Laisa kullu insanin bihayawanin. Okey, betul. Okey, Nazif. Ustaz berbening. Okey, lagi? Siapa lagi? Kat mana? Okey, betul. Ahsan tak? Zahidah, dia Danisha, Aisyah Zubir, Hidayah, Dalilia. Main satu ayat. Nama-nama yang Ustaz sebut tadi. Banyak lagi tu. Zulaika, Natasha, Said, Roha, Raudah, Hidayah, Nurin Syaukina.
Syamimi Amni, Syafiqah Humaira. Siapa nak buat? Kamu tengok kepada sur tadi ni. Senang je. Seorang lagi. Ustaz. Ya, siapa dia? Dah. Haris Aiman. Cuba. Laisa kullu insan bakhilun. 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 Oh, bakhilun. Okey. Ayat dia macam ni ya. Tulis pun kena betul ya. Laisa kullu insanin. Laisa kena letak B ni. Ba ni ba zaidah. Nah. Bi bakhilin. Kamu nampak tak PowerPoint ni? Nampak lagi tak? Nampak. Nampak lagi kan? Laisa kullu insanin bi bakhilin. Tak seorang pun manusia ni bakhil. Kalau laisa, dia selalunya tambah ba zaidah dalam nahwu ni. Kalau tidak kamu nak i'rab macam mana? Laisa kullu insanin bakhilan. Bakhilan. Banyak dah kan laisa kan? Isim laisa. Khabar laisa. Tambah ba zaidah. Ejaan kena betul ya, tidak potong markah. Kalau 2 markah tinggal 1 markah. Okey ya. Lulus. Okey, tukar pula. Muhmalah senang sekali. Muhmalah paling senang. Muhmalah salibah. Cuba. Hari ni nak suruh okey. Zahidah buat bising kan? Zahidah buat bising. Bagi satu ayat. Denda sikit. Zahidah satu ayat. Qadiyah hamdiyah muhmalah salibah. Apa dia? Zahidah. Zahidah, suara sikit. Ni lagi 5 minit kah? Nak berhenti ni. Alif nak cuba Alif. Okey nak cuba. Okey Alif. Apa dia? Ayat dia. Paling mudah. Al-insan dhahikun. Al-insanu dhahikun. Manusia ketawa. Okey ya. Kalau saliba kena ada perkataan laisa. Boleh Alif? Kalau tidak dia jadi mujibah. Manusia ketawa. Oh, boleh. Boleh lah? Yang lain nampak tak? Ya. Insan dhahikun. Al-insanu dhahikun. Okey. Yang ni muhmalah dah. Sebab tak ada ku, tak ada juzuk, tak ada nama orang. Okey, yang ni positif lah. Sebab tak ada nafi kan. Tapi kalau kita nak tambah nafi, dekat sini, dia jadi apa? Laisa. Tadi Ustaz kata kena tambah apa? Ba zaidah. Ba zaidah. Jadi dia jadi apa? Nak baca dah macam mana? Kalau baca dengan baris yang lengkap. Siapa boleh baca? Al-insan laisa bi dhahikin. Ya, al-insanu laisa bidhahikin. Okey. Soalan last. Last kamu nak yang mana? Nak buat ayat ke? Nak tentukan? Tentukan. Tentukan. Nak tentukan?
Okey, boleh. Tak masalah. Okey, ready? La ahada minal tullabi bikas learning. Okey ni. Qadiyah apa ni? Qadiyah hamdiyah memang kita belajar hamdiyah. Belakang-belakang tu dah. La akhada minal tullabi bikas learning. Zahidah tak jawab lagi lah. Hutang dengan Ustaz ni. Zahidah, ada suara tak? Okey, jawapan dia. Siapa nak jawab? Masih try tak? Okey, Haziq Imran. La akhada. Apa dia? Qadiyah hamdiyah. Hamdiyah, kuliah, salibah. Kuliah salibah ahsanta. Sebab dia menggunakan kuliah salibah. Okey. Senang tak? Senang? Okey. Nah, kita dah habis dah. Tajuk Al-Qadhiyatul Khamliyah. Tajuk yang pertama selesai. Kamu ingat balik. Takrif penting. Tengok laptop Ustaz pun dah lembab dah ni. Buka dah. Kamu ingat balik. Takrif Qadhiyah apa dia. Takrif Qadhiyah Hamdiyah apa dia. Kemudian, ni mana satu mawdu', mana satu mahmul. Ni ajza' dia ni, penting. Kemudian, aksam dia, bi'atibarin mawdu' dengan bi'atibarin mahmul. Lepas tu kena tahu buat ayat. Kalau boleh kenal pasti ayat dan boleh buat ayat, maka lengkaplah tajuk Al-Qadhiyah Al-Khamliyah. Kalau tak faham nanti kamu tanya. Semua ada dalam Telegram ke apa ke, PM Ustaz lah. Okey. Kamu tengok latihan di bawah, kamu buatlah. Mana satu? Ain misalan lil qadhiyah. Ini senang kan ni. Mal murad bil mawdu'? Yang mana? Mawdu' ni kamu pun tahu jawapan dah senang lah. Umaru laisa mahiran. Ni qadhiyah apa ni? Qadhiyah apa? Umar. Syakhsiyah talibah. Senang dah. Yang ni. Mayyiz. Ini kena tentukan. Kullu tullabi hadiruna. Okey, qadhiyah apa ni? Dia menggunakan surah apa? Kena tahu. Ada soalan, dia bagi ayat. Lepas tu kamu kena ubah. Bagi jadi negatif ataupun bagi jadi positif. Dia dah bagi ayat, kamu ubah. Menggunakan ayat yang dia bagi. Ini takrif qadhiyah. Aqsam Qadhiyatul Khamliyah bi'atibari mawdu' yang 4 tu. Limaza kalimah ijtahid wa kalimah la taksal la takuna qadhiyah. Sebab apa? Dia adalah daripada insya'iyah. Kalau ijtahid ni di bawah amar, la taksal di bawah nahi. Okey, ayyin suwaran. Ayyin suran. Tentukan sur. Mana dalam ayat ni? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin. Sur dia berapa? Ni. Kullu. Kullu. Tentukan. Kalau soalan tentukan, buat keluar saja. Kul ni. Tak boleh nak highlight pula. Buat keluar saja. Jangan kamu bubuh. Apa dia? Kulliyah mujibah. Okey. Kalau ayin, buat keluar balik perkataan tu yang asal. Kena faham soalan? Okey. Ada apa nak tanya? Sebelum kita tutup. Tak ada Ustaz. Tak ada? Jelas nampak mudah tak? Yang ni kena kuasai PP lah untuk yang ke depan ni.
ke depan ni bila ada kuih banyak nak guna balik, kamu kena ingat balik lah. Sebab tu Ustaz suruh kamu hafal awal. Hafal ta'rif. Sur tu yang penting. Sur tu sangat-sangat penting. Ya, nanti pening. Nampak macam mudah lah. Tapi kalau nak buat tu, pening. Okey. Tak ada soalan? Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf salah dan silap. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ustaz.